tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita hendak mengenali kisah Nabi Hud alaihi salam pula. Baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad. Ad adalah daripada keturunan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang terselamat dari banjir besar. Mereka tinggal di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf, terletak di antara Yaman dan Hadramaut. Tempat-tempat tinggal kaum Ad pula sangat indah dengan kebun-kebun bunga. Haiwan dan burung-burung suka membiak di lembah yang subur itu. Sungguh indah lembah itu. Mereka telah membina sebuah kota yang sangat cantik di dunia pada waktu itu. Di kota itu dibina bangunan-bangunan yang tinggi, jalan-jalan yang luas dan taman-taman yang sangat indah. Kaum Ad menamakan kota itu dengan Iram Zatil Imad. Ia dikukuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 6 hingga 8. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangunkan seperti itu di negeri-negeri lain? Adakah kaum Ad bersyukur di atas segala kurniaan Allah yang Maha Esa? Tidak sama sekali. Rupa-rupanya kaum Ad ini sangat bongkak dan telah melupakan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Ada riwayat mengatakan mereka adalah golongan yang pertama menyembah berhala selepas tragedi taufan dan banjir yang melanda kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membuat patung-patung yang besar, mengukirnya dengan cantik, lalu tunduk menyembahnya. Bagi kaum Ad yang jahil, itulah Tuhan-Tuhan yang memberi perlindungan, kebahagiaan dan segala kenikmatan hidup kepada mereka. Oleh sebab terlalu banyak perkara mungkar yang berlaku di dalam golongan kaum Ad, maka Allah mengutuskan Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak kaum Ad kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam berasal dari kalangan kaum Ad itu sendiri. Keluarga Nabi Hud alaihi salam sangat terkenal dan berpengaruh. Dari kecil lagi, Nabi Hud alaihi salam dikenali sebagai seorang yang mempunyai budi pekerti yang sangat baik, jujur dan bijak. Dalam surah Al-A'raf ayat 65, Allah berfirman, Dan kami mengutuskan Hud kepada saudaranya Ad. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nabi Hud alaihi salam memulakan dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Hud alaihi salam menyeru kaumnya melihat alam di sekeliling mereka seperti tanah yang subur, air yang sentiasa mengalir dan juga tubuh-tubuh mereka yang tegap dan kuat. Baginda juga menegaskan kepada mereka bahawa Allah yang menciptakan mereka dan mengurniakan kepada mereka dengan segala kenikmatan hidup yang sedang mereka kecapi. Kawan-kawan sekalian, adakah kaum Ad mendengar segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam itu? Tidak. Malah mereka membantah segala nasihat dan ajakan Nabi Hud alaihi salam. Mereka menuduh Nabi Hud alaihi salam gila dan bodoh kerana menyuruh mereka menyembah Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang mereka. Mereka berkata, Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah sahaja dan meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Maka datanglah azab yang kamu ancamkan kepada kami
jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Kawan-kawan sekalian, apakah azab yang menimpa kaum Ad? Azab yang menimpa kaum Ad mempunyai 2 tahap. Tahap pertama adalah kemarau yang berpanjangan. Tiada setitis hujan pun yang turun selama beberapa tahun. Maka kering kontanglah tanah-tanah yang subur selama ini. Tanaman mereka tidak subur, haiwan-haiwan ternakan menjadi kurus kerana tiada makanan. Nabi Hud alaihi salam masih lagi cuba memujuk dan meyakinkan mereka. Kekeringan dan kemarau yang dialami oleh mereka adalah permulaan azab Allah. Tetapi malangnya nasihat Nabi Hud alaihi salam supaya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah langsung tidak dihiraukan oleh kaum Ad yang degil itu. Bahkan mereka masih menyembah berhala untuk meminta pertolongan dari musibah yang menimpa mereka. Suatu hari, kaum Ad terlihat gumpalan awan yang hitam pekat sedang bergerak ke arah mereka. Mereka menyangkakan hujan akan turun dengan lebat membasahi tanah dan ladang-ladang mereka yang sudah lama kekeringan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Maka tak kala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Berkatalah mereka, Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan inilah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang mengandungi azab yang pedih. sedang mereka asyik bergembira, tiba-tiba menderu ke arah mereka angin taufan yang dahsyat dengan bunyi gemuruh yang kuat, menerbangkan pokok dari akarnya, merosakkan bangunan-bangunan dari dasarnya dan melemparkan jauh semua binatang-binatang ternakan. Keadaan kaum Ad menjadi kelam kabut tanpa tempat berlindung. Mereka yang sombong dan ingkar selama ini dilambung tinggi lalu dihempas ke bumi dengan kepala ke bawah. Subhanallah, kepala mereka hancur sama sekali. Hanya badan sahaja yang tinggal bergelimpangan seperti sampah yang busuk. Keterangan ini terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 16 hingga 20. Sesungguhnya kami telah mengirimkan gelombang angin kepada mereka teramat laju, yakni kencang pada hari nahas secara terus-menerus. Angin itu menumbangkan setiap orang. Mereka bayangkan batang-batang kurma yang tumbang. Gelombang angin yang teramat kencang itu menghentam mereka selama 8 hari 7 malam. Hari-hari itu dalam bahasa Al-Quran disebut Ayamin Husuma atau hari-hari celaka. Kawan-kawan, pengajaran yang boleh diambil dari kisah Nabi Hud alaihi salam ini ialah Nabi Hud alaihi salam telah diutuskan pada satu kaum yang lupa daratan, degil, sombong dan jahil. Tetapi Nabi Hud alaihi salam seorang nabi yang sangat sabar dan mengajak kaumnya dengan penuh hikmah. Baginda cuma berharap kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap baginda yang tidak berputus asa inilah yang patut kita contohi. Begitu juga dengan kelebihan yang ada pada kaum Ad. Sebagai hamba Allah, kita tidak boleh bongkak dan takbur dengan kelebihan yang ada pada kita. Segala-galanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kawan-kawan, pada awal tahun 1990-an, seorang ahli arkeologi amatur iaitu Nicholas Clapp telah menemui arkeologi kota Irom iaitu tempat kaum Ad tinggal. Melalui kajiannya, beliau telah menemui sebuah peta dilukis oleh ahli geografi berbangsa Mesir Yunani pada tahun 200 setelah Masihi. Peta tersebut menggambarkan kedudukan kota purba yang ditemui di kawasan tersebut serta jalan menuju ke sana.
Kemudian, dengan pertolongan NASA, beliau menerima imej yang diambil dari pandangan satelit yang menunjukkan debu akibat perjalanan kafilah lebih jelas. Beliau membuat perbandingan antara kedua-dua gambar. Daripada kedua-duanya, beliau dapati debu serombongan kafilah yang terdapat pada peta purba adalah merupakan kepulan yang terdapat pada gambar satelit. Destinasi terakhir kepulan debu tersebut merupakan sebuah kawasan yang luas. Akhirnya, kerja cari gali dimulakan. Kesan sisa tersebut merupakan tiang-tiang dan menara kaum Ad seperti yang disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Fajr, ayat 6 hingga 8. Maka, ini merupakan bukti yang paling kukuh bahawa kota purba yang ditemui adalah kota kaum Ad. Penemuan sisa kota ini juga membuktikan pemeliharaan dari Allah untuk kita menginsafi kejadian yang menimpa kaum Ad yang derhaka kepada Allah.